Okey, bagus. Cikgu ulang balik, cikgu tengok. Atika 8/10, Kasih 9/10, Nazrin 8/10, Jasmizal 8/10, Cantik En, okey, congratulations, bagus. 10/10, Hafiz 7/10, Khairul Faizi 6/10, Limzi 7/10. Okey, ada lagi tak nama yang cikgu tak sebut yang masuk kelas hari ni? Cikgu rasa semua dah cikgu sebut Okey. So kita akan tengok soalan yang kita dah jawab tadi. So tengok mana yang salah tu awak kena aware lah yang mana yang salah. So lepas ni awak kena betul lah 10/10. Okey, agak-agak kalau cikgu buat lagi sekali quiz, boleh tak 10/10? InsyaAllah. Okey, alright So kita akan tengok dan kita akan buat sama-sama, dan cikgu nak awak yang jawab kali ni semua. Alright. Okay, so cikgu dah share semua entire screen. So kita akan pergi ke quiz yang kita dah jawab tadi. Alright. Okay, jom kita mula jawab sama-sama Nampak tak? Nampak tak? Nampak kan? Okey, soalan. Satu abad bersamaan dengan jawab. Satu abad bersamaan dengan 101 tahun. 100 tahun. Ni betul tak? Kita tekan Okey, betul So kat sini bahagian ramai yang salah Ni yang cikgu rasa yang awak ada tunjukkan Okey, gambar ni. Gambar ni menunjukkan siapa ni? Ibnu Khaldun. Ya, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Sebab tengok ni dia pakai serban. Kalau awak perasan, yang dekat atas ni, ini adalah gambar masa awak. So ada seminit satu soalan cikgu letakkan. So awak tak payah risau lah kan. Awak boleh tengok-tengok betul. Okey, ini adalah Ibnu Khaldun sebab apa? Awak tengok. Ni orang bangsa Arab ni. Okey, kita tekan di sini. Alright, betul. Correct. Label awak, nombor apa? Okey, soalan yang seterusnya. Dua sumber sejarah adalah apa? Primer dan sekunder. Primer Ya, sekunder. primer dan sekunder. Yang mana? Yang warna mana? Dia tak guys. Ini. Ya, warna turquoise Kuning. Kuning primer dan tertier. Salah tu. Awak kena tengok betul-betul. Primer yang pertama, sekunder yang kedua. Okey, klik. Okey, betul. Okey, kita pergi ke soalan yang berikutnya. Maklumat berikut berkaitan dengan masa silam dan ruang dalam sejarah 1000 tahun. Apakah istilah ruang dan masa tersebut? Alam. 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 Dekat. Siapa jawab dekat tadi? Alam. 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 Alam tu adalah 1000 tahun. Kalau dekat berapa tahun? Dekat 10 tahun. Ya, kalau dekat Loh. 10 tahun. Pandai. Bagus, so jawapannya adalah alam. Correct, betul. Okey, soalan yang kelima, istilah ni bukan istilah ni. Istilah tempat kosong berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud pokok. Apakah itu? Syajaratun. Ya, pandai. Syajaratun. Right. Ni betul semua ya, tak ada salah. Big twice so, tak payah. Alright. Okay, seterusnya, soalan yang seterusnya, soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ke-6, Atika baca. Manakah antara yang berikut bukan merupakan kepentingan mempelajari sejarah? Okey, apa? Jawapan awak apa? Menjadikan diri lebih rajin. Menjadikan diri lebih rajin. Awak kena tengok dia minta kat sini yang manakah yang berikut bukan. Tengok ni, bukan merupakan kepentingan mempelajari sejarah. Maksudnya ada 3 ni adalah kepentingan dia. Satu je bukan. So yang bukan dia adalah menjadikan diri lebih rajin. So yang tu adalah yang 3 ni So kita nak yang bukan. Masa dah habis ni. So kita klik di warna apa? Merah. Ya, warna merah. Alright.
Merah. Okey. Alright. Soalan yang ketujuh. Okey. Ciri-ciri sumber sekunder. Apa? Bahan yang telah diolah. Telah diolah. Bahan. Olah. Jadi Bahan olah. yang telah diolah. Okey, bagus. Bahan yang telah diolah. Okey. Right, betul. Soalan yang seterusnya, yang ketujuh. Okey, saya. Alright. Okey, tengok gambar ni. Apakah sumber sejarah tersebut? Artifak. Artifak. Ya, artifak. Apakah itu artifak kelas? Dia sumber ke berapa? Sumber prima. Ya, sumber prima pandai yang warna turquoise ni artifak. Kat sini mungkin ramai yang salah, betul? Alright. Awak mesti ada jawapan surat so, jawapannya adalah artifak. Soalan yang berikutnya. Okey, soalan yang berikutnya. Cikgu nak minta mana tadi? Masa berjalan, cikgu nak minta Hafiz. Okey, Hafiz. Baca dan jawab. Apakah kaedah dalam penyelidikan sejarah? Okey, apakah kaedah dalam pendidikan sejarah? Nah, apa yang awak jawab tadi? Cepat-cepat, masa berjalan. Yang ada sama dengan arkeologi. Ada 3, betul? Okey, yang pertama apa kelas? Tulis. Lagi yang kedua. Les. Lisan. Desain. Dan yang ketiga. Arkeologi. Okey, yang mana-mana jawapan tu? Kuning. Warna kuning. Ada 3 Alright. Soalan yang berikutnya, soalan terakhir. Ni tadi awak jawab tadi lah. Berapakah kaedah penyelidikan dalam sejarah? Ada 3 kaedah sahaja. 3 kaedah sahaja. Okey. Alright. So betul semua Yang mana yang salah tadi, so awak kena ingatlah jawapan yang salah tu. Awak kena ingat jawapan yang betul. So yang salah tu jangan ulangi lagi Okey, cikgu kat sini boleh cek sebenarnya. Cikgu boleh cek report kat sini yang dah jawab. Ni lain ni. Macam ni kat sini ada keluar email awak ni yang dah jawab Okay, tak apa, ni percubaan yang pertama. So bagus yang dah jawab betul. So lepas ni mungkin cikgu akan berikan soalan kuis tu di Google Classroom. So nanti awak boleh tengok dekat bahagian kelas awak So awak jangan lupa untuk join Classroom ni, sejarah tingkat 1 ni masih 2 orang lagi. So yang cikgu tunjukkan ni, awak kena join ikut macam mana cara yang cikgu beritahu dalam grup WhatsApp tu. Tengok, kalau awak contohnya awak tak ada email MOE, awak bagi tahu cikgu beritahu kat awak nanti. Ataupun senang sekali awak WhatsApp ataupun Telegram guru kelas awak. Siapa guru kelas 1 Ibu Sina? Cikgu Cikgu Erwan. Cikgu Erwan ke cikgu Ustazah? Cikgu Erwan. Cikgu Erwan. Okey, alright. Okey, alright. So kita dah selesai untuk bab 1. Okey, bab 2 awak ada baca ke tak? Bab 2 dah baca ke belum? Yang dah baca siapa? Ada yang dah baca? Okey, tak apa Ada masa sikit lagi, mungkin dalam 5 minit kita akan tengok sikit bab 2. Yang bab 1 cikgu harap awak dah clear So nanti macam inilah, kita akan belajar ikut bab dan kita akan ada quiz macam itu. Alright, so kita akan tengok sedikit bab 2 untuk hari ini. So nampak tak yang cikgu tunjukkan dekat sebelah ni? Bab 2 muka surat 24, iaitu zaman air batu. Okey. Sebelum kita nak mulakan tu, awak ada soalan tak yang nak jawab, yang nak tanya?
Tak ada. Okey, tak ada So kita masuk ke bab 2. Sepatutnya cikgu nak minta awak buat pembetulan yang salah tu. Tapi kat sini cikgu tak boleh nak check pula siapa So awak ingat saja mana yang salah tu, nanti awak kena ingat jawapan yang betul lah. Okey, kita tengok hari ni kelas bab 2, zaman air batu. So dalam topik bab 2 ni ada 6 perkara yang awak akan ketahui, yang awak akan pelajari lah. Yang pertama, awak akan tahu mengenali dunia kita. Kemudian mengenali zaman air batu, yang lepas ni kita akan sebut. Kemudian memahami garis masa. Sebab yang bab 1 kita akan tahu 3 masa kan. Dekad, abad dan alaf. So yang bab 2 ni kita akan tahu garis masa zaman air batu. Kemudian yang keempat, memahami ciri-ciri zaman air batu akhir. Yang kelima, memahami perubahan zaman air batu. Dan yang terakhir, memahami perubahan zaman air batu di kawasan Asia Tenggara. Okey, alright. Dunia pada hari ini wujud kesan daripada perubahan fizikal bumi yang berlaku semenjak jutaan tahun dahulu. So yang berlaku pada hari ini semua gunung ganang, ais dan sebagainya berlaku daripada perubahan fizikal bumi. So dia tak boleh tiba-tiba ada. Dia ada perubahan fizikal. Okey. Perubahan fizikal bumi dipengaruhi oleh iklim. Cikgu nak tanya, iklim di Malaysia iklim apa? Awak belajar geografi kan? Apakah iklim yang berlaku di Malaysia? Pernah dengar tak iklim Khatulistiwa? Pernah dengar tak? So itu yang berlaku di Malaysia lah. Itu selingan Pada awalnya bumi mengalami suhu yang amat sejuk. Bumi pada masa ini dikenali sebagai zaman air batu. Tahu air batu tu apa? Yang wujud dalam garis masa antara 2.5 juta tahun sehingga 10,000 tahun. Lama tak kelas? Lama Perubahan suhu bumi yang sejuk kepada panas menyebabkan berlakunya kecairan air batu. Perubahan ini menyebabkan bumi mengalami beberapa tahap peralihan zaman yang menyebabkan suhu bumi berada pada suhu pada hari yang ini. Bumi juga mengalami banyak perubahan dan perkembangan hidupan seperti yang wujud sehingga hari ini. Okey, itu yang dipanggil sebagai perubahan fizikal. Jadi kelas, bila kita merubah secara alami tak apa. Maksudnya alam kita tu berubah secara alami. Maksudnya memang dia berubah, bukan manusia yang ubah. Tapi kalau manusia yang ubah, dia akan berlakunya kecelakaan untuk bumi tersebut. Contohnya kalau kita banyak tebang pokok, banyak tebang gunung ganang, apa yang akan berlaku pada bumi? Akan berlakunya banjir kilat. Tapi kalau macam yang zaman batu ni, yang cikgu bagi tahu ni, ini berlaku secara alami. Maksudnya tak ada orang yang ubah. Memang dia yang berlaku sendiri. Okey, faham Okey. Okey, kemudian kita akan teruskan. Okey, dunia kita. Dunia kita. Dekat sini kita akan tengok perkataan geologi dan paleontologi. Okey. Tentang sejarah bukan sahaja membolehkan kita mengenali diri kita tentang memahami dunia. Dunia merupakan bumi tempat tinggal kita dan tempat tinggal berjuta-juta hidupan yang lain. Bumi pada hari ini telah melalui pelbagai perubahan yang memberikan kesan terhadap rupa bentuk fizikal iklim, cuaca, hidupan yang ada dan kedalaman laut. Kalau awak tengok kat sini, ni gambar apa ni yang cikgu tunjuk ni? Ni gambar peta dunia. Kalau awak tengok, mana banyak? Laut ke darat? Laut. Ya, banyak laut banyak air. Jadi meliputi dalam dunia kita ni banyak air daripada daratan. Maksudnya kawasan air lah. Kawasan air. Alright, faham Jadi kemajuan sains dan teknologi telah membantu manusia untuk mengetahui sejarah yang berlaku pada bumi. Semenjak tahun-tahun yang sebelum ni lah, jutaan tahun dahulu. Okey, pengetahuan dalam bidang paleontologi. Kita tengok apakah maksud paleontologi. Okey, paleontologi adalah bidang ilmu yang mengkaji organisma. Apa itu organisma?
kehidupan yang hidup di bumi. Okey, sisa atau fosil yang telah terawet dalam sedimen binatang. Bila kita meninggal dan sebagainya, kita akan reput, betul? So, bahan reput tu akan menjadikan bahan-bahan dalam bumi. Okey, binatang, tumbuhan dan bentuk-bentuk hidupan yang lain. Hidupan purbakala. Maksudnya hidupannya zaman dulu yang mungkin dah tak ada zaman sekarang. Okey, kalau awak tengok dekat buku teks awak ni, muka surat 26 ni, dekat bahagian kanan bawah ni, ada apa ni? Macam lembu, betul? Tapi lembu dia kita panggil bison. Merupakan binatang yang terdapat di Amerika Utara. Ini contohlah hidupan zaman dahulu. Kita tengok lagi hidupan lain yang zaman dulu yang tak ada zaman sekarang. Okey, tengok ni. Ni gambar apa ni? Mammoth. Woolly mammoth merupakan binatang yang hidup pada zaman apa ni? Pleistocene. Kemudian sloth. Sloth ni zaman sekarang ni masih ada lagi, cuma dah tak banyak spesies ni. Okey, kalau tengok bawah ni, gambaran binatang berbulu tebal pada zaman air batu. Dia macam gambar gajah tapi bukan gajah ni. Okey, alright. So kita teruskan lagi. Ini adalah pembentukan fizikal bumi daripada yang pertama sehingga yang ke-6. Awak tengok. Bumi pada tahun 650 tahun yang dahulu. Tiada hidupan. Ada tapi tak banyak lah. Okey, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan yang keenam. Bumi pada hari ini. So dia berubah mengikut keadaan fizikal. Okey, kalau awak tengok sini, apa yang awak nampak? Apa yang perubahan yang berlaku yang awak nampak dekat sini? Pembentukan fizikal bumi. So maksudnya daripada dulu tiada binatang yang hidup, ada tapi tak banyak. Tapi sekarang dah banyak hidupan yang hidup. Kalau awak tengok nombor 5 ni, bumi pada 18,000 tahun dahulu, kebanyakan binatang telah wujud seperti kuda, badak sumbu, anjing, kucing dan sebagainya. Jadi paras air laut semakin meningkat. Okey, cikgu nak tanya soalan. Okey, cikgu nak tanya. Cikgu nak tanya Kasih Amira. Ada tak kat situ? Sebelum kita tutup kelas kita, Kasih, ada tak dekat situ? Okey, cikgu nak tanya, semakin bumi perubahan fizikal, apakah yang menyebabkan paras air laut semakin banyak zaman dahulu sampai ke zaman kini? Sebab apa? Kebanyakan binatang telah wujud seperti kuda, badak sumbu, anjing dan kucing. Okey, itu jawapan bila cikgu tanya binatang apa yang telah hidup ataupun telah wujud. Okey, cikgu tanya apakah kenapakah paras air semakin meningkat? Paras air laut semakin meningkat. Sebab apa? Cuba awak. Malaysia mencair. Ya, betul. Itulah jawapannya. Ais di kutub utara ataupun kutub selatan, ais itu mencair. Sebab itu zaman air batu kan. So air bila mencair, semakin lama kawasan darat semakin tenggelam. So itulah yang berlaku pada hari ini. Disebabkan apa? Cahaya matahari yang mencairkan ais-ais tersebut. Okey, kemudian kita akan tengok ke kawasan ini, tapi masa tidak mengizinkan. Kita akan sambung pada kelas yang akan datang. So kelas hari ini awak tak perlu buat apa-apa nota. Cikgu akan beritahu di kelas yang akan datang lah. So ini pengenalan untuk bab 2. Nanti kita akan sambung lagi. Okey, terima kasih untuk sesi hari ini. Sebelum kita tutup kelas kita, awak ada soalan tak yang nak tanya? Tak ada. Tak ada. Ada, cikgu. Okey, kalau tak ada, betul tak ada Okey, kalau tak ada, kita akan tamatkan kelas kita pada tepat 11.31 pagi. So nanti kita akan jumpa di kelas yang berikutnya, iaitu pada hari esok Okey, pada hari esok. Okey, boleh? Alright, kalau tak ada ya? Esok cuti Ya. Dari Cina. Ya, tambah Cina. Oh, cuti ingat je awak Okey, alright. Okey, kalau cuti tak apa, kita akan sambung di minggu yang hadapan lah. Okey, alright, jangan lupa baca bab 2. Nanti apa-apa, kalau contohnya cikgu nak bagi kerja rumah, nanti cikgu akan
beritahu dalam grup kita, grup WhatsApp kita. Boleh Okay, go. Alright, nanti cikgu akan tengok mana part-part yang paling penting sekali untuk awak buatkan nota untuk cuti ni. Okay, alright. Okay, kalau tak ada soalan, kalau tak ada pertanyaan, kita tamatkan kelas kita pada hari ini. Okay, so jumpa di kelas yang akan datang. Jangan lupa nanti semak WhatsApp group. Cikgu akan berikan tugasan, mungkin nota kot. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay, sama-sama. Cikgu. Bye-bye.